Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu nak share strategi untuk menjawab soalan berdasarkan analisis soalan trial SPM 2019 paper 2 section A. Okay. So topik apa, soalan berkenaan topik apa yang kita nak lihat hari ini adalah persamaan serentak. Soalan trial berkaitan dengan persamaan serentak. Persamaan serentak ni awak dah belajar dalam topik linear equation 1 and 2, linear equation 1 and 2, ataupun dalam bahasa Melayunya persamaan linear 1 dan 2. Baik, bab ni awak dah belajar semasa form 1 dan form 2, form 3. So maksudnya topik masa zaman muda-muda awak lah. So soalan ni, topik ni keluar semasa SPM. Alright. Dalam video kali ni cikgu nak share dua soalan. Cikgu nak share dua soalan untuk soalan trial negeri Selangor dan juga Pahang JUJ. So kita terus tengok kepada soalan Selangor dahulu. Kita baca soalan dulu. Rajah 4 menunjukkan dua pakej alat tulis yang dijual di sebuah kedai buku. Right. Ini soalan Selangor dulu. So gambar rajah, ada gambar rajah diberi pakej A dan pakej B. So kat situ awak boleh tengok secara visualnya ada apa yang diberi kat situ. So terusnya kita baca lagi. Bagi dua pakej alat tulis itu, harga setiap botol gam adalah sama. Begitu juga dengan harga setiap pen. So tu key point dia. Dia nak mengatakan setiap pen dan setiap gam tu harga dia sama. Soalan dia minta hitung harga dalam RM bagi sebatang pen dan sebotol gam. Right. So macam mana kita nak jawab soalan ni? So kat sini cikgu nak share strategi lah. Pertama sekali, kita lihat kepada soalan terakhir dia dulu. Hitung harga dalam RM bagi sebatang pen dan sebotol gam. Dia nak kita mencari harga bagi pen dan juga harga bagi sebotol gam. So kat sini cikgu gariskan lah supaya kita lebih peka apa yang dia nak. Baik, jadi step pertama, strategi pertama, apa yang kita perlu buat? Baik, kita lantikkan dulu harga pen dengan harga gam ni dengan menggunakan sebarang pemboleh ubah. So jadi kat sini cikgu lantikkan harga pen RM P merujuk kepada pen. Kemudian harga gam RM G merujuk kepada gam. So tu cikgu dah lantik harga pen dan harga gam menggunakan huruf pemboleh ubah lah. Alright. So step seterusnya, apa yang kita perlu buat? Kita kena keluarkan persamaan serentak berdasarkan penyataan soalan dan kehendak soalan dia ni. Apa yang boleh membantu kita untuk keluarkan persamaan serentak ni? Alright. Dalam soalan ni, kalau kita tengok, cuba cari nilai. Cuba cari nilai yang diberi dalam soalan. So kat sini ada nilai yang diberi. RM RM20. So itu nilai yang pertama. Jadi kita tulis dulu sama dengan RM20. Kemudian RM RM11. So kita tulis sama dengan RM11. Seterusnya, apa yang kita perlu buat? Tadi kita dah lantik harga pen dengan gam masing-masing dengan huruf P dan G. Jadi kita tulis P, G. Lagi satu P, G untuk yang sama dengan RM11 itulah. Baik, kemudian apa yang kita perlu buat pula? Berdasarkan RM20 tu, apa maklumat yang kita ada dalam pakej A? Sebab pakej A tu dia berkaitan dengan RM RM20. Apa yang maklumat yang kita dapat ketahui? So yang kat sini kita nampak secara visualnya ada dua batang pen. Jadi dua batang pen tu kita tulis perkali bagi P, 2. Kemudian gam ada 3. So kita tulis 3 perkali bagi G. So ini yang berkaitan dengan RM20. Kemudian kita tengok pakej B pula yang berkaitan dengan RM11. So ada berapa batang pen? Ada 1. So kita jadi tulis
1 sebagai pekali bagi P. Okay. Kemudian gam ada 2. Jadi kita tulis 2 berkali bagi G. Alright. Okay, so kita dapat faham kat sini RM20 tu adalah jumlah. RM20 dan 11 itu adalah jumlah. Jumlah harga bagi package A dan package B. Masing-masing lah. RM20 dan RM11. Okay, jadi apa yang kita perlu buat? Operasi apa yang kita perlu tulis? Bagi 2P, so kita tulis tambah 3G sama dengan RM20. Kemudian 1P tambah 2G sama dengan RM11. Alright, so sekarang kita dah dapat keluarkan persamaan pertama dan persamaan kedua. So inilah persamaan serentak yang kita dapat keluarkan daripada penyataan soalan dan kehendak soalan. Alright. So kita pergi ke step berikutnya. Okay, cikgu tukar slide sebab nak slide yang lebih luas. Okay. So kita tulis semula persamaan yang kita dapat tadi. Okay. Alright. So berdasarkan persamaan yang kita dapat tadi, dua persamaan tu, persamaan ni. Okay, apa yang perlu buat next step adalah kita kena pilih salah satu sebutan di antara sebutan yang mempunyai pemboleh ubah P atau sebutan yang mempunyai pemboleh ubah G untuk dijadikan rujukan. Apa maksud cikgu rujukan tu? Okay, so sekarang cikgu pilih sebutan yang mempunyai P untuk dijadikan rujukan bagi kita samakan pekali dia. Kita nak samakan pekali dia. Jadi objektif kat sini, kita pilih dulu antara sebutan P atau G untuk kita samakan pekali. Jadi cikgu pilih sebutan yang P. Alright. Kalau kita tengok dalam persamaan pertama, sebutan P pekali dia 2. Dalam sebutan kedua, dalam persamaan kedua, sebutan P pekali dia 1. Jadi kita kena samakan. So macam mana 1P nak jadi 2P? So kita kena darab 2. Okay, bila dah darab 2, yang lain pun ikut darab 2 lah. 2G pun kena darab 2, 11 pun kena darab 2. Okay. So persamaan pertama tadi kita tulis semula, cuma kita tuliskan dia sebagai persamaan ketiga. Okay, walaupun sebenarnya sama saja, tapi kita tulis sebagai persamaan ketiga. Alright, so yang persamaan kedua kita tulis dalam keadaan kita dah darab 2. Okay, so 1P darab 2 dapat 2P tambah 4G sama dengan 22. So tulis sebagai persamaan keempat. Okay, so alright, sekarang kita hanya tengok kepada persamaan 3 dan 4. Persamaan 1, 2 tu kita dah settle dah. Persamaan 3 dan 4. Okay, apa yang kita perlu buat? Kat sini kita kena kenal pasti operasi apa yang kita perlu gunakan, sama ada tambah atau tolak, untuk kita hapuskan 2P. Okay, sebab apa? Tadi kita dah samakan 2P. Jadi macam mana kita nak hapuskan dia? So kat sini operasi tolak kita pilih. Okay, jadi yang lain pun ikut operasi tolak juga. Okay, so sekarang 2P tolak 2P terhapuslah. Tak adalah maksudnya kosong. Jadi kita tak tulislah kosong tu, cuma kita faham dia terhapus. Alright, so 3G tolak 4G kita akan dapat negatif G, iaitu negatif 1G lah. Sama dengan 20 tolak 22 sama dengan negatif 2. Alright, so jawapan terakhir kita jadikan G tu dalam positif, so G sama dengan 2. Okay, so sekarang kita dah dapat nilai G. Okay, step seterusnya apa yang kita perlu buat pula? Bila nilai G kita dah dapat, so kita gantikan nilai G sama dengan 2 ke dalam persamaan 2. Okay, so sekarang sebenarnya kita ada 4 persamaan tu. Jadi nak pilih yang mana? Kat sini cikgu pilih persamaan kedua. Okay, kenapa cikgu pilih persamaan kedua? Okay, kita dah tahu nilai G. So nilai apa yang kita nak tahu kemudian? Nilai P. Okay, so kita nak cari nilai P, kita tengok persamaan mana yang P tu pekali dia 1. Jadi kita pilih yang tu sebab lebih mudah untuk kita dapatkan nilai P nanti. Okay, nak pilih persamaan lain boleh, tak ada masalah, boleh je. Nak pilih persamaan 1, 3 dan 4 boleh. Okay, tapi kat sini cikgu pilih 2 sebab P dia pekali dia 1, so lebih mudah untuk kita dapatkan nilai P nanti. Alright, so kita tulis semula persamaan kedua tu, 1P tambah 2G sama dengan 11. Okay, so gantikan
P tambah 2, okay, nilai G tu letak dalam bracket 2 sama dengan 11. Okay, so kita akan dapat P tambah 4 sama dengan 11. Alright. Kemudian pindahkan 4 ke kanan, kita akan jadi 4 tu akan jadi negatif 4. So P sama dengan 11 tolak 4. Jadi jawapan P adalah 7. Okay, so kita tulis semula jawapan terakhir. Okay, nilai harga bagi pen adalah RM7. Harga bagi gam adalah RM2. Okay, so itu jawapan terakhir dia. Right, so settle untuk soalan negeri Selangor, trial negeri Selangor. Okay, so kita tengok kepada soalan seterusnya. Okay, trial Pahang JUJ. Right, kita baca dulu soalan. Okay, Robert membeli 2 batang pen dan 2 buah buku latihan dengan harga RM11. Okay, Stella pula membeli sebatang pen dan 3 buah buku latihan dengan harga RM12.50. Okay, kemudian dia bagi gambar rajah pen, dia tulis kat situ RMX. Gambar rajah buku latihan RMY. Okay, so soalan terakhir dia minta hitung harga sebatang pen dan harga sebuah buku latihan. Okay, so kita tengok soalan terakhir dia. Dia minta apa? Dia minta kita hitung harga sebatang pen dan harga sebuah buku latihan. Okay. Okay, cara sama juga, strategi sama yang sebelum ni cikgu share dalam soalan Selangor tu. Okay, mula-mula sekali kita lantikkan dulu. Okay, untuk soalan ini, dia dah bagi siap-siap huruf apa kita perlu gunakan. Untuk harga pen, okay, dia dah bagi kat situ. Dia dah bagi kat situ RMX. Kita kena ikutlah soalan tu. Okay, kemudian harga bagi buku adalah RMY. Okay, kita lantik harga dulu bagi buku dan pen sebab kita tak tahu ni. Okay, so seterusnya step kedua, kita keluarkan persamaan serentak. Okay. Alright, so kita tengok dalam pernyataan soalan mana yang diberi nilai. Okay, diberi nilai nombor atau nilai lah. So kat sini kita nampak ada RM11. Okay, jadi kita tulis sama dengan 11. Okay, kemudian RM12.50. So kita tulis sama dengan RM12.50. Okay, kemudian kita tuliskan pemboleh ubah yang dah kita gunakan untuk melantik harga pen dan harga buku. Okay, so X, Y, X, Y. Alright. Okay. Step seterusnya, kita patah balik kepada pernyataan soalan berkaitan dengan RM11. Okay, kalau kita baca kat situ, Robert membeli 2 batang pen. Okay, jadi kita tulislah 2 sebagai perkali bagi X. Okay, kemudian 2 buah buku latihan. Jadi 2 perkali bagi Y, yang berkaitan dengan RM11 tu. Okay. So kita tengok pula kepada maklumat yang berkaitan dengan RM12.50. Stella pula membeli sebatang pen. Okay, jadi perkali bagi X 1. Kemudian 3 buah buku latihan. So perkali bagi Y 3. Baik, so operasi apa yang kita nak tulis? Disebabkan semua ni RM11 tu jumlah, RM12 pun jumlah bagi pembelian masing-masing Robert dan Stella. So kita tulis operasi tambah. Okay, jadi kita dah dapat keluarkan persamaan serentak. Persamaan serentak pertama, okay, 2x tambah 2y sama dengan RM11. Okay, kemudian persamaan kedua, 1x tambah 3y sama dengan RM12.50. Okay, baik. Okay, langkah seterusnya yang ketiga lah. Okay, kita tulis balik persamaan yang kita dah dapat tadi. Alright, so kita kena pilih sebutan mana yang kita nak samakan perkali dia. Okay, kat sini cikgu pilih sebutan yang mempunyai pemboleh ubah X lah. Alright, untuk kita samakan perkali dia. Okay, jadi 1x macam mana nak jadi 2x? Kita darab 2, so yang lain pun ikut darab 2. Okay, yang lain di dalam persamaan kedua tu kena ikut juga darab 2. Alright, so persamaan pertama kita tulis semula. Cuma kita
tulis sebagai persamaan ketiga. Alright. Kemudian 1x darab 2 kita akan dapat 2x tambah dengan 3y darab 2 kita akan dapat 6y sama dengan 12 ringgit 50 sen darab 2 kita akan dapat 25. Okay, so ini sebagai persamaan keempat. Jadi kita tengok sekarang ni nak selesaikan di antara persamaan ketiga dan persamaan keempat. Okay. Jadi bagaimana kita nak menghapuskan perkali yang kita nak hapuskan sebutan yang kita dah samakan perkali dia tadi, iaitu 2x. 2x dalam persamaan ketiga dan 2x dalam persamaan keempat. Macam mana kita nak hapuskan dia? Kita mesti menggunakan operasi tolak. Jadi yang lain pun ikut kena tolak. Okay, so 2x tolak 2x terhapus. Kemudian 2y tolak 6y, kita akan dapat negatif 4y sama dengan 11 tolak 25, kita akan dapat negatif 14. Okay. So negatif 4 pindah ke kanan. Okay, dia akan jadi bahagi negatif 4. Okay, so y kita akan dapat y sama dengan negatif 14 bahagi 4 lah. Okay, y sama dengan 3/5. Okay, jadi kita dah dapat nilai y. So seterusnya kita nak kena cari nilai x pula. Okay. Jadi langkah keempat, okay, masukkan ataupun gantikan nilai y sama dengan 35 ke dalam persamaan kedua. Okay, so kat sini pun sama. Awak boleh masukkan mana-mana persamaan 1, 2, 3 ataupun 4. Tapi kat sini kenapa cikgu pilih 2? Sebab x, kita nak cari x perkali dalam persamaan 2, perkali bagi x dalam persamaan 2 tu dia 1. Jadi memudahkan kita nanti untuk mencari nilai x. Okay, so kita tulis balik persamaan kedua. 1x tambah 3y sama dengan 12 0.50. Okay, gantikan y. Okay, x tu sebab perkali dia 1, kita invisible kan dia, kita tak tulis lah. Okay, x tambah 3 dalam kurungan 3/5 sama dengan 12.50. Okay, so kita akan dapat x sama dengan 10/5, x tambah 10/5 sama dengan 12.50. So pindahkan 10/5 ke kanan, jadi positif 10/5, pindah ke kanan jadi negatif 10/5. Bermaksud x sama dengan 12.5/5 tolak 10/5. So x kita akan dapat sama dengan 2. Okay, jadi kita tulis dalam bentuk merujuk kepada soalan yang minta, iaitu harga bagi buku dan pen. So harga bagi pen adalah RM RM2 sebab X tu merujuk kepada harga bagi pen. Kemudian harga bagi buku adalah RM RM3.50. Right? Okay, so dua soalan trial SPM Negeri 2019 cikgu share untuk dalam video kali ini ya. Okay. Alright. So untuk video kali ini itu sahaja yang cikgu nak sharekan strateginya. Alright. Okay, kalau awak nampak kat sini, awak boleh nampak di sebelah atas ni. Okay, so ini adalah analisis trial matematik yang cikgu susunkan mengikut topik. Trial tahun lepas, trial tahun 2019 yang cikgu susun mengikut topik. So siapa pelajar kalau nak dapatkan boleh komen, bagi email. So cikgu boleh bagilah untuk awak buat latihan. Dan awak boleh tengok juga video dalam YouTube. Okay, so jangan lupa follow dan subscribe lah YouTube Arif Education Studio untuk awak dapat update perkongsian cikgu tentang soalan-soalan analisis trial matematik 2019. So awak boleh subscribe YouTube, kemudian follow IG dan juga like Facebook Arif Education Studio. Okay, so itu sahaja untuk
video kali ini. Kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.